tajuk pagi ni curi. Jadi satu pertanyaan ni, mengapa ini terjadi? Jadi boleh menerangkan? Okey. Sebenarnya kalau kita ni bayang-bayangkan mengapa topik ini dibawa pada pagi ni sebenarnya ia amat mengejutkanlah kalau kita ni lihat semakin hari semakin didengar perkaraannya, kejadian ini. Setiap hari ya? Setiap hari. I think baru-baru ni ada kejadian berlaku curi kereta kalau tidak silap. Dan kadang-kadang kita ni berfikir ia sering terjadi di kalangan orang dewasa. Tapi sebenarnya amat mengejutkan untuk diketahui bahawa ia berlaku di kalangan remaja. Golongan remaja. Ya, mahupun belia-belia. Jadi kita ni sering tertanya, mengapa? Kenapa? Macam mana boleh ia terjadi? Apa yang mendorong-dorong? Yes. Menurut statistik from Japim yang diterima kes yang dirujuk ke Japim, setakat ini ada since 2010 setakat ini ada 17 kes yang diterima dalam tahanan atas perintah mahkamah. Ini remaja ni, remaja yang di bawah umur 18 tahun. Jadi apabila dikupas permasalahan ataupun isu-isu yang melibatkan belia-belia ataupun remaja-remaja ni terjerumus dalam jenayah ni, mereka sering mengatakan bahawa salah satu faktor ialah permasalahan keluarga. Yes, ataupun persekitaran that environment di mana tempat dorang tinggal ni. Yes. And then kedua paling the common factor is pengaruh rakan sebaya. So dorang ni mengatakan dorang ikut kawanan ni pasal ingin diterima kawan. Tapi ini remaja lelaki lah. Remaja lelaki, yes. Yang dalam tahanan yang statistik yang tadi seramai 17 orang itu adalah remaja lelaki. Tapi ada juga remaja perempuan ni yang masa ni ketahui yang ikut dalam kes-kes curian ni. Ada juga, tapi yang dirujuk ke Jepun setakat ni hanya mungkin berkawan saja tapi tidak ikut mencuri kali. Yes. Jadi ada juga satu contoh kes ia kadang-kadang walaupun ia ikut dalam kawan-kawannya ni, kejadian contoh kes kejadian pecah rumah. Ia sebenarnya memegang pintu kayaknya. Kalau diikutkan tapi oleh kerana ia dalam kumpulan itu ia pun terlibat sama. Walhal yang lain itu semua dalam golongan dewasa. Ia hanya yang kalau tadi disentuh tentang statistik tu ya, statistik yang melibatkan para remaja belia kita ini. Ini ditangani oleh Japim ketika ini macam mana? Yes, ia memang ditangani pada masa ini. Atau kes dari 2010 Jadi yang what happen is orang ni diperintahkan, remaja ni diperintahkan masuk melalui perintah mahkamah untuk menjalani pemulihan. So ia menjalani pemulihan mengikut Akta Children Young Persons Act, tidak lebih dari 3 tahun dan tidak kurang dari 2 tahun. Paling muda pastinya yang kita mengetahui juga umurnya berapa? Umur yang paling muda yang curi ada dalam 12 tahun. Jadi kadang-kadang kita ni merasa kecewa dia, Tika tadi dapat tahu mereka ni kadang-kadang sudah pun ditempatkan di pusat pemulihan dan selepas itu mereka ni kadang-kadang ditahan lagi di penjara. Selepas itu sudah mereka keluar, mereka akan melakukan perkara yang sama lagi berulang lagi. Kenapa ni terjadi? This goes back to the family yang macam tadi kan. Kebanyakannya kes-kes, salah satu contoh kes ia dipulihkan di dalam pusat pemulihan. However, apabila ia keluar balik dari pusat pemulihan ni, ia kembali ke tempat asal, iaitu berbalik kepada that environment, that home environment yang menyebabkan ia terjerumus. Apabila dikupas salah satu is faktor masalah kewangan. So melihat keadaan rumahnya dan standard of living pada masa itu, ia menyebabkan dirinya untuk tidak melakukan lagi. Melakukan, tidak dapat menahan godaan godaan untuk memiliki ataupun ingin mempunyai sesuatu wang dengan cepatlah. So ia mengambil cara yang mudah. Ada juga kes yang berbalik kepada that environment, the family environment. Ia dipaksa oleh ibunya untuk mencuri. Kalau tidak, ia akan didera dengan secara fizikal. So ia dari kecil sudah ia didera. Jadi ia kebiasaan. Jadi cycle terpelang. Jadi kebiasaan untuk mengambil-ngambilan ni. Immune sudahnya. Yes, immune. Pasal ia dari damit sudah ia. Kalau dalam situasi begini tadi ya, yang didorong oleh ahli keluarganya. Adakah mereka setelah menjalani pemulihan akan dikembalikan kepada keluarga ataupun meneruskan pemulihan mereka? Usually apabila dalam that environment we have to see juga
pada ketika tu ibunya, ini yang kes yang berbalik tadi ibunya telah menjalani hukuman penjara, jadi ia sudah pun keluar dari penjara. Jadi we have to return back to paksa jadi balikkan keluarga. Sebab we believe in that family constitution yang mana tanggungjawab itu sebaik-baiknya ditangani ataupun dibalikkan semula kepada keluarganya lah, keluarga kandung. Jadi in that sense we have to pulangkanlah, and remember that boy is above 18 sudah, jadi ia mempunyai pilihan di mana ia akan balik semula lah. Tapi macam mana sedangkan pihak JAPIM tadi mengetahui sudah perkara ini yang dibalikkan arah keluarga, tetapi it's happen lagi sebabnya keluarga ni Indah dapat dipercayai. Memanglah awal-awal dibalikkan atunya okey kami menjaganya. Tapi after few months barang itu terjadi lagi. Jadi adakah pihak JAPIM akan memberikan tempat yang khas untuk supaya jorang ni terhindar daripada perkara ini terjadi, untuk mengelakkan daripada keluarga ni. Pasal keluarga ni Indah boleh mungkin menjaga anak akan berlaku lagi perkara yang sama. Kan pulang ia sendiri yang mendorong anak tersebut. Jadi macam mana JAPIM? Usually kalau berlakunya macam itu, kami mencari keluarga terdekat yang lain lah, ahli keluarga yang lain yang boleh, adik-beradik mamanya ke bapanya untuk menjaga, because in that sense we know that the mother is incapable of menjaga anak ni. Jadi perkara ni ada terjadi? Memang ada terjadi. This is a real case, real life situation yang dikongsikan. Jadi as for now the boy pun sudah besar, sudah mempunyai pekerjaan alhamdulillah lah, but no longer living with the mother lah. Baik, kita bersama dalam segmen kaunseling masyarakat hari ini dengan tajuknya curi, mengapa ini terjadi. Nah, sekiranya kalau tadi umur yang paling termuda juga terjerumus dalam perkara ini, 12 tahun. Adakah mereka setelah menjalani pemulihan boleh mengikuti pembelajaran seperti biasa lagi? Okey, apabila ia di tempat pemulihan ini, di pusat pemulihan, pelajarannya akan disambung dalam pemulihan tersebut. Jadi diorang ada belajar pendidikan agama wajib maupun pendidikan akademik. So pelajaran memang di-continue even if dalam pemulihan. Adakah JAPIM akan memantau ni? Memang we pantau within that area lah. Mereka akan melapor ke apa? Tidak. Indah, they will stay dalam pusat pemulihan ini. Kira sepanjang, kalau let's say perintahnya 2 tahun, dia akan tinggal di sana untuk tempoh 2 tahun. Jadi kalau ia sudah selesai 2 tahun, baru apakah dipantau lagi? Yes, dia akan dipulangkan semula ke pangkuan keluarga, dan kemudian pihak JAPIM akan menyelia, we have seliaan memantau anak ini ikut tempoh-tempoh yang ditetapkan lah. Kami dah melapas cuma itu saja. And then kami mau dorang ini ada menyambut, ada menyambut, dan juga kami pun memantau dorang. Jadi kalau ia di sekolah masihlah dipantau melalui guru dan melalui guru kaunselingnya di sana, dan guru-guru pengetua. Kita terkilan juga sebenarnya. Jumlahnya semakin meningkat macam mana? Memang semakin meningkat. Yes. For this year we have more BPC pulang ni, beyond parental control case, beyond parental control. However, for the past few years ni memang semakin meningkat lah. Kadang-kadang we receive 5-7 cases kes curi ni. Yes. Curinya berbeza-beza, bermacam-macam. Indah semestinya curi pecah rumah saja, kadang-kadang curi kereta. Handal ni dorang ni. Telefon bimbit pun terkecuali tu. Yes. Handal pula ni kalau mencuri-curi bab kereta ni. They know that kalau ditanya kereta ni apa enjinnya, they know. Pasal jorang ni kreatif. Smart. Very pintar ni. Walaupun usianya 14 tahun, 15 tahun. Mampu yang mengangkut. Kalah kita ni. Kadang-kadang kita ni kalau kereta rusak, kita ni tahu. Tapi dorang ni sudah pandai bertukar, hands on. Jadi dorang lebih senang lah mungkin mencuri kereta kadang-kadang. Tapi kadang-kadang yang menyedihkan ya Tika, mereka ni sanggup mencuri dalam rumah sendiri. Harta benda ibu bapa. Macam emas, wang ringgit dan sebagainya. Jadi macam mana ni menangani mereka macam mana? Itu yang dah terkecuali tu. Ada juga yang kebanyakannya cases yang curian ya. Bukan saja yang mencuri barang orang lain, tapi barang dalam keluarganya juga. Kadang-kadang handphone. Indah tak mengaku tu kadang-kadang handphone itu tiba-tiba hilang walhal dijualnya. Jadi di sana ia tak kadang-kadang parents pun Indah dapat mengawal menangani isu ni. Ia dilaporkan ke. Kalau berlaku dalam keluarga mereka boleh melaporkan ke JAPIM ni ya? Boleh. Memang sudah tentu. Pasal kita ni mesti lihat walaupun kadang-kadang kita ni want to give a chance arah anak kita ni tapi sebenarnya curian ni adalah criminal offence sebenarnya. Walaupun setakat
RM5 kah RM1. Terbiasa dia It is perkara yang salah. Betul. Di sisi agama maupun undang-undang. Jadi we have to know that it is not acceptable. Tidak dapat diterima walaupun ia dalam ahli keluarga kita ni. Jadi ibu bapa perlulah menangani secepat mungkin sekiranya mendapati anak-anak mereka ni terlibat dalam perbuatan ni lah. Mula dari kecil tu. Sampai tahu lama-lama sudah jadi besar kan. Betul. Jadi that is that perbuatan itu kanak-kanak mesti tahu yang ianya salah dari awal. Setakat ini yang dikendalikan oleh Japim, adakah kes-kes yang sebelumnya mereka ini menjalani pemulihan, selepas itu keluar daripada pemulihan, mereka berjaya setakat ini? Ada juga. Ada juga yang berjaya, alhamdulillah. Selepas berubah secara total. Secara perlahan. Okay. Tapi yes, alhamdulillah we can see perubahan. Kanak-kanak yang sudah remaja yang sudah nyorang bebas dari pusat pemulihan, alhamdulillah. Salah satu contoh ia dibebaskan itu dengan disambut program Hikmat Bakti Negara, alhamdulillah. Dari sana pun dapat dilihat perubahan itu memang adalah. Tapi keluarga mainkan peranan penting dalam memberikan sokongan. Very much. Jangan kadang-kadang kita ni environment kita ni maklum saja, iaitu tugas kena tu jadi anak tu kadang down. Tapi sebenarnya kita ni sebagai masyarakat kita hendaklah memberikan peluang kepada mereka, berikan semangat kerana setiap seseorang itu yang pernah melakukan kesalahan bukan bermakna mereka akan menjadi jahat buat selamanya. Kalau kita berikan peluang, insya-Allah mereka akan lebih baik daripada orang yang memang tergolong sebagai baik. Baik, adakah pernah berhadapan dengan mereka ini, mereka sendiri mengatakan timbulnya penyesalan? Ada. Kadang-kadang dorang kebanyakannya remaja yang dikupas permasalahan ini, kadang-kadang ia ada rasa sesal. Kerana sebelum ini ia indah tahunya apa itu kesalahan. Jadi pasal ia sudah terbiasa dididik oleh ibunya untuk bergiat, kalau kau dah blureh barang curian ni, kau nak kena bagi makan. Kena desak pula. Jadi ia dalam kanak-kanak berumur macam tu takut ya. State of confusion. Dorang keliru apa yang salah, apa yang betul. Jadi selepas di pusat pemulihan, alhamdulillah with the help of pendidikan agama, alhamdulillah lah dorang sudah dapat membezakan bahawa perbuatan itu adalah salah. Dan ada juga yang mengambil masa yang panjang sedikit untuk sesalan itu ada dalam diri dorang. Ini menyebabkan pasal dorang ini tidak tahan godaan-godaan ini. Itulah dia. Yes. Baik, sangat berguna maklumat yang telah pun disampaikan. Secara kesimpulannya dan juga nasihat. Okay, I think secara kesimpulannya kita ni sebagai masyarakat kita ni tidak boleh melabel Kalau boleh kita ni jangan melabel ataupun menghukum ataupun mengutuklah remaja-remaja ni. Malah kita ni harus bantu diorang mencari cara penyelesaian. Dan sekiranya ada ibu bapa yang di luar sana mengetahui anak mereka ni terlibat dalam kegiatan jenayah curi, ambillah bantuan profesional kalau sekiranya tidak dapat ditangani sendiri. Untuk remaja-remaja di luar sana, berfikirlah sebelum bertindak, sebelum menyesal dua kali. Oleh itu kita ni sama-samalah kita ni hiduplah dengan aman dan hindarilah jenayah curi. Talian Japim? Talian Japim 141. 141. Ya. Terima kasih kepada Dayang Atika. Mudah-mudahan ini sama-sama akan menjadi panduan dalam kehidupan kita berkeluarga dan bermasyarakat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itulah dia. Ngeri juga kalau kita mendengarkan daripada apa yang telah pun diterangkan tersebut. Seumur 12 tahun yang terlibat berkenaan. Masih muda dan bila mereka didesak, memanglah kalau kita mengatakan mereka didesak oleh ibu bapa mereka ataupun ahli keluarga, sudah tentu kita akan berfikir mereka ini sebenarnya tidak tahu. Lepas itu mereka setelah tahu itu merupakan kesalahan dan kita berikan peluang kepada mereka untuk kembali ke jalan